لا إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kitab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum atau adab-adab sembahyang berjamaah. Kita sampai pada adab yang kedua. Kita sampai pada adab yang kedua. Adab yang di sini akan dibahas, adab sembahyang berjamaah itu terbahagi pada 3. Adab sebelum kita masuk sembahyang berjamaah. Yang kedua, adab ketika di dalam sembahyang berjamaah. Yang ketiga, adab selepas salam sembahyang berjamaah. Sekarang kita masuk pada adab yang kedua. Kalau Jawi itu muka surah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adab yang kedua. Adab yang pertama dijelaskan tentang kelebihan sembahyang berjamaah. Yang kedua, bahawa hendaklah azan dan iqamah sebelum didirikan sembahyang berjamaah itu. Jadi kita azan dan kita qomat sebelum sembahyang berjamaah tu. Sebab apa? Di antara kelebihan azan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun yawmal qiyamati ala kathibin min miskin aswada wa la yahummuhum hisabun wa la yanaluhum faza'un hatta yufragha mimma bainan nas. Rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa amma bin nasi wa hum bihi radun wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yushghilhu dhalika an 'amalil akhirah wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah ta'ala ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla." Artinya, 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kasturi yang hitam, padahal tiada menduka citakan akan mereka itu oleh hisab. Nanti tuan-tuan, hari kiamat nanti, kalau kita kena hisab, yang tu pun dah termasuk seksa dah tu. Ada hamba Allah kena hisab. Hari ni dia, waktu ni dia guna untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Harta ni dia guna untuk apa. Satu duit ni dia guna untuk apa. Itu bermakna dia dah kena ni dah. Itu satu seksa tu sebenarnya. Jadi ada 3 golongan ni, dia tak fikir langsung pasal hisab. Nak takut apa? Dia tak takut langsung pasal hisab. Antara segala manusia pada hari kiamat nanti. Baik, contoh mudah kata, kita pergi negara orang, kita beratok tu kan, nak cop pasport apa semua tu, nak masuk, nak visa apa semua tu. Mereka ni diibaratkan orang-orang VIP. Dekat airport nak bertolak tu, boleh minum-minum teh apa semua, pasport orang tu lencok. Sampai-sampai pula, bukan beratok kan, masuk dalam bilik pasport. Pekerja apa airport tu lah yang ambil, depa tolong cop. Contoh kita lah jadi tetamu negara. Relax. Dia macam tu. Tak fikir langsung. Nanti nak kena tanya apa, nak kena apa-apa, tak fikir langsung. Ni 3 golongan ni. Yang pertama, seorang laki-laki yang membaca Al-Quran kerana ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala, dan jadi imam ia dengan manusia dan adalah mereka itu rida dengan dia. Yang pertama, orang yang baca Al-Quran ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan dia jadi imam dalam keadaan makmum tu suka dengan dia. Ada orang jadi imam tapi orang tak berapa suka. Ada dia jadi imam, orang tak mai masjid. Jadi saya ada macam tu. Saya ada satu masjid, kita kenal lah orang ni, dia duk masuk da'i apa semua tu. Ada satu masjid, dia kata, "Ustaz, kalau da'i tu mai orang tak mai masjid." Pening tu. Dia ada macam tu. Adalah orang macam tu, ada something wrong. dia
Ada yang macam tu. Jadi kita ni tak mau macam tu. Jadi kita nak kalau ada orang jadi imam, kita pun suka kalau dia jadi imam. Ni payah saya dia semangat berapi-rapi sikit ni. Baru lepas Maulidur Rasul ni. Baru ni saya pergi Maulidur Rasul di KL lah. Tolak Jumaat sampai hari Sabtu program dia. Sekali lah dengan tok-tok guru pondok ramai pergi. Malam tu dia suruh saya jadi pengerusi, bubuh pumpang pengerusi kalau ahli panel Maulidur Rasul ya. Semangat Maulidur Rasul gitu. Baik. Jadi kita nak orang, kalau kita jadi imam, orang suka dekat kita. Dan kita nak pula kalau ada orang yang jadi imam, kita pun suka. Ni imam apa dia dah naik pula. Jangan macam tu. Ada macam tu payah. Dan kedua, laki-laki yang dapat balak dengan mencari rezeki di dalam dunia, maka tiada masyghul menyibukkan akan dia oleh yang demikian itu daripada berbuat amal akhirat. Jadi maksud dia Allah uji dia. Dia nak dapat apa pun dalam dunia, dia kena cari rezeki. Dia kena cari makan. Dia nak makan hari ni, pagi makan pagi, petang makan petang. Tapi sebab dia cari rezeki tadi tu, dia tak lupa kewajipannya. Semayang dia tetap semayang, puasa dia tetap puasa. Ada orang dah sibuk cari rezeki, lupa semayang. Padahal dia tak tahu semayang subuh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Ketiga, laki-laki yang azan. Ni laki-laki yang azan dalam masjid dan menyeru ia akan manusia kepada beribadah akan Allah Ta'ala kerana berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ada ulama' dia berbeza pendapat. Ada yang kata jadi imam tu dia lebih utama, dia lebih banyak pahala dia. Jadi antara sembahyang berjamaah tu hak paling banyak pahala dia hak jadi imam. Kebanyakan ulama' cakap macam tu. Tapi ada ulama' kata bukan imam, tapi Tok Bilal, tukang bang tu, pahala dia lagi banyak daripada orang yang jadi imam. Ada yang berpendapat macam tu. Sebab apa? Imam dia jadi imam, yang tukang azan dia panggil orang, dia ajak orang. Dia pahala dia lebih besar. Jadi kita jangan duk suruh budak-budak kita pergi azan. Azan pi lah, suara tak sedap pun. Jangan buat hujan sudah. Jadi azan pi lah. Dia sebenarnya suara semua orang ni sedap. Cuma dia pandai olah, tak pandai olah yang tu lah. Kalau suara dia tinggi, pecah, jangan tarik tinggi. Dia macam tu, dia kena pandai olah saja. Okey, baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tiada mendengar akan suara orang yang bang itu oleh jin, dan tiada mendengar oleh manusia, dan tiada mendengar oleh suatu melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat nanti. Maksudnya ni Nabi pesan pada sahabat. Sahabat ni dia kata, wahai Rasulullah, saya ni bela kambing dekat kampung tu, dekat bukit sana tak ada orang. Nabi kata azan. Dia kata saya nak azan macam mana? Tak ada orang. Nabi pun sabda yang macam ni. Tidaklah jin yang mendengar suara muazzin, manusia yang mendengar suara muazzin, dan sesuatu apapun. Sesuatu apapun tu apa dia? Kata Syekh Fahmi Zamzam, batu, pokok, apa lagi? Tanah, rumput-rumput. Semua tu menjadi saksi bahawa orang ini azan. Itu kelebihan azan. Hari kiamat nanti jadi saksi. Ya, wahai Tuhanku, fulan bin fulan dia azan di tempat ni. Aku jadi saksi. Jadi kita azan. Dekat mana pun azan. Bukan mesti azan macam Imam Masjidil Haram, Tok Bilal Masjidil Haram tu azan kita dah lah. Okey, baik. Lepas tu azan pula kalau 2 Jumaat tu hak. Yang kedua jangan terlalu panjang. Jadi Arab dia cuba tengok kita, yang kedua dia tak panjang. Azan yang pertama panjang, yang kedua jangan terlalu panjang.
Tok Khotik duk tunggu tu. Tarik sampai 15 minit azan. Tarik nafas sampai 2 minit tarik nafas 2 minit. Start dia tu. Oh jam. Tok Bilal duk tunggu bila lah aku nak khutbah. Baik. Syahdan Bilal atau muazzin hendaklah azan apabila waktu sembahyang sudah masuk, kerana azan itu hak Bilal dan jangan imam itu menanti akan Bilal. Jangan pula imam duk tunggu tok Bilal dan hanya saja Bilal itu menanti akan imam. Dan Bilal jangan iqamah dengan perintah imam kerana iqamah itu adalah hak imam. Nak azan yang tu bukan hak imam. Mudah cerita. Hak azan ni hak tok Bilal. Hak iqamah hak tok imam. Tok imam kata iqamah, qamah. Kalau tok imam kata tak payah qamat lagi, tunggu sah, jangan. Iqamah itu hak imam. Kalau azan itu hak Bilal. Jadi kita ni pasti betul-betul ini. Al-muazzin, muazzin ini dia adalah mu'tamanun, orang yang diberi amanah. Terutama sekali pada waktu apa? Waktu Shaum, bulan Ramadan tu, dengan waktu buka puasa. Dia silap azan satu kampung qada, tuan-tuan. Tu ada tu. Silap azan, masuk 5 minit lagi tak masuk. Habis. Kena qada sekampung. Yang ikut tu. Ni naya zalim pada orang lain. Sebab tu kena perhati betul-betul. Lepas tu kita pula jangan terburu-buru. Tah azan koleh duk kat mulut dah. Tunggu sah. Biasanya ada tok-tok guru di Jawa, di Yaman apa, Habib-habib apa semua, kalau bulan puasa lepas azan buka puasa tu, depa akan tunggu berapa minit, 5 minit macam tu. Nak pasti betul-betul itu, takut macam tu. Dia tak masuk maghrib lagi pi azan dah. Walaupun 2 minit, tetap qada puasa hari tu. Jangan bahasa ini puasa wajib bukan puasa sunat. Jadi macam tu lah. Baik. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan kana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Artinya adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu dan tidak cepat-cepat iqamah. Jadi muazzin waktu iqamah dia tunggu Nabi, muazzin Nabi, tukang bang Nabi, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga apabila ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari rumahnya, maka baru dia iqamah ketika itu. Nampak Nabi baru dia iqamah. Jadi dia tunggu, dia tak iqamah. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada awal waktu subuh, orang azan. Esok tu Nabi keluar lambat, nak cerah dah tu baru Nabi keluar, baru iqamah. Jadi esok tu. Kemudian Nabi pun katalah waktu subuh antara kemarin dengan hari ni. Jadi waktu kemarin tu Nabi keluar tu maksud awal waktu. Tu mula waktu subuh. Dan akhir waktu subuh aku keluar pada waktu ni. Itu Nabi nak ajak para sahabat antara kiraan waktu sembahyang subuh. Baik. Jadi kita tunggu lah, jangan kita pula kalau tu imam nak qomat sendiri, lah tak tahu siapa kita nak tentu. Antara tanda hari kiamat, tak ada orang yang nak jadi tu imam. Antara tanda hari kiamat tu, pilih-pilih orang, tolak orang tu imam. Tahu salah dia baca. Kita condemn dia pula. Orang tolak kita getah. Ni. Macam apa itu PKP hari itu kena kita. PKP tahun lepas, bukan baru ni, tahun lepas. Baru tahu macam mana rasa jadi imam. Tu baru di rumah berpeluh. Rasa tengok jadi imam. Jadi imam ni tuan-tuan dia tak boleh makan banyak. Termasuk kuliah kan makan banyak. Makan kuliah masuk bilik air lagi saya. Saya pernah cuba dah itu. Kita nak jaga kesihatan kan. Makanlah pukul 6. 6.30 dia tak apa lagi perut. Bertolak sampai tempat kuliah bilik air tu. Tandah mana tandah? Tu tuan-tuan, tu imam macam tu. Buka puasa makan banyak. Allahu akbar satgi dia.
Itu ustaz. Macam tu ustaz kita yang mula. Waladdall. Aduh. Sungguh ini bukan main-main ni. Dia imam tu dia beban. Dan juga kalau dia sengaja belahak boleh membatalkan solat. Tu saja tu boleh batal tu kalau tak ada keperluan. Sebab tu kita tengok tuk-tuk imam, kalau dia betul-betul imam, dia lekat apa ni orang kata apa? Ayat liak lah sini, kelemar ke apa ke, dia nak bagi sikit ada. Baca balik. Dia lagi lekat. Kalau kita lekat tu tu baru puas, tapi tak. Sebab apa? Kalau berlebihan nanti membatalkan solat. Jadi imam ni dia hati-hati. Kita tuan-tuan kalau kita sembahyang sendiri, kencing tak lawah, tak ada masalah kalau kita ada penyakit, dengan syarat balut betul-betul lah. Balut apa tu, senapang tu, pistol tu balut betul-betul. Buh kapah apa? Balut. Buh jangan bogam. Bogam, buh lah seletip ke apa ke. Jangan buh stapler. Buh stapler cerah masa depan. Jadi inilah apa kita balut dengan tali ke apa ke. Syarat dia penyakit kencing tak lawah dia tu, kalau dia ikut, dia duk tunggu kencing tak lawah dia tu sampai habis waktu solat. Dia buat macam tu. Jadi balutlah dengan kain, tapi dia tak dapat menanggung orang lain. Dia tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam ada makmum yang masbuk, dia tak boleh tanggung makmum tadi tu. Contoh kan, makmum kalau mai dia dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat tu. Tapi kalau orang yang kencing tak lawah ni, atau perempuan yang istihadah. Istihadah ni darah selain haid dan nifas. Haid darah bulanan, nifas darah melahirkan. Istihadah darah hak bila-bila boleh mai. Dia ada perbezaan dia tu. Jadi orang perempuan yang istihadah macam mana? Ambil kapas sumbat. Dengar sumbat dalam pula, tak boleh keluar pula lagi. Cerita cara orang kahwin ni faham lah. Adik tak faham adik lah. Tak apalah, nanti adik faham lah. Lepas tu tutup lah apa lubang tu. Saya kalau cerita bab fiqh ni haji, kena terang. Cerita bab fiqh pergi duk sebut pistol. Dia orang kata pistol apa? Dompet tu dia. Cerita sebab tu di derang saya tak mengajar fiqh, terlalu jelas kalau saya terang. Baik, jadi macam tu. Jadi perempuan ni dia tak boleh jadi apa tu, dia tak boleh menanggung makmum yang masbu. Sebab apa? Dia tu ada najis tadi tu. Untuk diri dia lepas. Untuk diri dia lepas. Laki-laki biasanya yang suka minum air ais. Yang ais tu dia ni lah, kencing dia tak lawas biasanya. Dan juga syaitan ni dia pandai. Kalau kita tak niat semayang, kencing elok lah. Niat nak semayang, dandan tak lawas. Tu syaitan ni. Nama pun syaitan lah. Baik, jadi kena pandai-pandai. Imam ni dia kena jujur, dia kena amanah, jujur pada diri dia dan pada Allah. Sebab yang tahu dia wuduk kah tak wuduk kah, dia suci kah tak suci kah, siapa dia? Allah. Dia dengan Allah. Orang lain tak tahu. Kalau dia kata aku wuduk dah, kita percaya. Jadi yang tahu tu diri dia dan Allah. Jadi kita kena jujur kalau kita jadi imam. Baik. Dan hendaklah orang yang iqamah itu orang yang bang. Orang yang qamat itu adalah orang yang azan. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ziyad bin al-Harith as-Sudai radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an uadzina fi salatil fajr fa adzantu فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. Artinya daripada Ziyad bin Al-Harith As-Sudai radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu subuh telah menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan. Jadi ada suatu subuh Nabi suruh aku azan, kata Sayyidina Ziyad. Maka aku pun azan. Nabi suruh, aku pun azan. Lalu apabila sampai waktu iqamah, Bilal berdiri untuk iqamah. Waktu nak semayang, Sayyidina Bilal berdiri nak qamat. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saudara kita daripada Bani Suda telah azan. Siapa yang azan maka dia lebih berhak untuk iqamah.
Jadi siapa yang azan, dia yang berhak untuk iqamah. Bukan bermakna tak boleh. Yang ni bukan bab halal haram dah, tapi dari segi adab. Dari segi adab. Kita pilih imam. Imam mesti orang yang disukai di kampung tu. Imam, supaya makmum tu hati dia tak lari. Dengar dia baca tu kita pun tenang. Macam tu. Di KL tauliah mengajak saja. Imam tauliah lain. Hak juru nikah tauliah lain. Siak pun ada tauliah. Rupanya siak, saya tanya, siak tauliah tu tauliah apa untuk tok siak ni? Tok siak kalau tauliah dia tu macam mana cara bersih masjid, najis, apa mukhaffafah, ada semua tu. Kita sama rata, sama kita balun. Nak buat macam mana? Inlawn Kedah sikit. Nak KL banyak. Nak buat macam mana? Baik. Jadi macam tu nak, dia kena jujur. Baik. Yang ketiga, bahawa hendaklah imam itu berpakaian yang rapi dan menyempurnakan pakaian sunnah seperti ia berjubah dan berserban. Pakai rapi, jubah, pakai serban. Ada yang tanya, saya cakap, ustaz tak pakai serban pun. Pula aku kat kita pula. Yang penting rapi ya. Yang penting rapi. Ini contoh. Serban ke tak serban kan, yang penting rapi. Dan yang lagi penting suci lah. Pakai serban suci tapi kotor. Contoh debu kan, debu suci tapi kotor. Orang tengok tu hati tak tenang. Ni dia pergi mana ni? Debu-debu bendang. Macam mana selut-selut tu. Baik. Jadi pakai yang seperti ia berjubah dan berserban. Tapi ini ikut kebiasaan. Tu imam, dia kena pakai yang rapi. Orang tengok tu tak was-was dah. Tu imam. Tapi kalau kita tengok tukang potong daging, dia kena ikut kiraan tukang potong daging. Dia tengah potong daging, masuk waktu zuhur, duk menegak daging, darah lekat dekat baju dia tu. Dia pun basuhlah takat mana yang boleh. Ada benda sikit-sikit yang dia tak dapat hilangkan yang tu. Ini kata Syekh Fahmi, yang tu dimaafkan. Sebab apa? Menurut tukang daging, kena darah macam tu dianggap sedikit. Tapi tak payah tolak dia jadi imam lah. Kalau kita, bagi kita darah macam tu banyak, tapi bagi tukang daging yang tu dianggap sedikit. Kalau kita keras sangat, satgi tak semayang terus dah. Tukang daging ni satgi tak semayang terus habis. Kita nak ajak orang untuk semayang. Ada Syekh Fahmi pernah cerita dekat kami kan, macam mana beliau berdakwah di Sabah. Berdakwah di Sabah. Nama Sabah tu. Orang Sabah kata macam ni, ustaz, kami nak masuk Islam, tapi syarat satu, kami tak boleh lepas makan babi. Babi ni mudah belah dia. Sekali banyak dia beranak dia ikut bulan. Bulan 7 ekor. Banyak. Dia bukan macam lembu. Jadi macam mana kita nak buat? Tak boleh kena tinggal babi. Kalau macam tu kami tak mau masuk Islam. Macam mana kita nak buat? Kita nak kata apa tuan-tuan? Lepas tu Syekh Fahmi fikir macam ni lah. Tak apalah masuk Islam dulu, nanti kita cuba fikir ikhtiar cara lain. Pelan-pelan lah kita masuk. Ajak cara bela kambing, bela lembu, ajak macam lama-lama mereka tinggal babi tu. Jadi kita jangan keras sangat dalam Islam ini. Islam ini mudah, tapi kadang-kadang kita yang menyusahkan diri kita. Mudah. Imam baca surah pendek, kita hentam pula. Imam pagi Jumaat, tak ada orang tolak dia lupa surah sajadah. AJK masjid lupa awak kunci jabat imam tu, hak yang apa, baca surah tu. Dia pun bacalah kuliah dengan qulhu. Kondem sekampung, kondem dia. Baca tak ikut sunnah lah. Bukan benda wajib. Saya cukup geram kalau macam tu. Terang berapi-rapi saya. Orang takbir, habis jihad terus. Jadi kita jangan terlalu teruk dalam beragama ni, jangan terlalu syadid. Pi baca tahlil, mesti baca tahlil doa macam ni. Tu dia.
Saya hafal doa cara lain, tok imam tu cara lain, orang lain cara lain, yang balik daripada Madinah baca cara lain, balik daripada Yaman cara lain, daripada Jawa cara lain. So ikut cara ni, tak cara ni tak sampai pahala. Tahu mana tak sampai? Payah. Ada orang macam tu. Allah. Lah ni pula duk viral pula. Ni apa? Minta dalil. Tak dalil macam-macam tak dalil. Selama saya mengajar di masjid, tak ada lagi setakat lah itu yang jemaah yang suka ada ikut mengaji saya daripada awal sampai saya ada satu masjid yang lama ada saya mengajar, Syama'il Muhammadiyah pun nak khatam dah. Nak khatam pun ada berapa 100 hadis lebih lagi lah. Dia ada 400 lebih. Dia ada 100 hadis lagi. Tak pernah pun mereka tanya ustaz dalil dia mana? Tak pernah Maknanya orang yang nak mengaji dia takkan tanya bab dalil tu. Orang-orang tak mengaji tu tanya, geng-geng W lah. Tanya dalil-dalil tu, bagi dalil, bukan nak dengar pun. Terus ada layan lah geng-geng tu. Ada tanya pula. Ada soalan saya duk bahas pasal ni dalam kelas, ada seorang pelajar timbulkan, ustaz kalau dia tanya kita, Nabi satu pasal apa mazhab empat? Nabi satu pasal apa mazhab empat? Pasal apa kita tak ambil satu mazhab saja? Ni pasal ni soalan ni. Kita tanya balik, tuan baca qiraah Quran tu ikut qiraah siapa? Dia habaq qiraah Imam Asim. Kita duk baca selalu tu lah. Baca qiraah Imam Asim. Pasal apa tak ambil qiraah Nabi terus? Pening dia. So duk buat dalil panjang-panjang, buat dalil akli sudah, dalil akal. Tak boleh jawab. Saya hafal semua tuan-tuan, kalau nak berdebat pasal Wahabi tu, dalil bid'ah ada berapa, semua saya hafal. Tapi nak berdebat pasal apa? Apa faedah dia? Kita menang, kita tak dapat apa. Koklah menang dapat 1 juta, mau saya debat. Ni tak dapat apa, kita kalah, kita yang malu. Baik tak debat. Baik. Masuk ke situ pula. Ni kok mana ni? Seperti ia berjubah dan berserban, supaya ia mendapat pahala yang sempurna. Dapat pahala elok, pahala pakaian rapi, pahala berserban, pahala berjubah, dapat pahala. Dan supaya lebih memuaskan hati para makmum yang mengikut akan dia. Jadi makmum hak ikut pun rasa puas hati tengok tu imam pakai elok, rapi, elok, rasa lega. Makmum pun rasa lega. Ni tu imam pakai baju, pakai seluar bawah pada lutut sikit. Dia rukuk tu kena rukuk, tak boleh terlalu ke bawah, satgi nampak bontot dia tu, punggung dia tu, belakang tu, baju singkat sungguh. Macam mana tu? Kita agak-agak kita di belakang khusyuk tak? Satgi dia sujud habis nampak aurat, batal solat. Kita duduk macam tu. Jadi pakai bagi makmum yang di belakang tak ada rasa was-was. Dan juga imam tu kalau boleh pakai baju dalam. Baju dalam kan, sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita ni terbuka, nampak ni, kita tak tahu. Jadi bagi masukkan dalam kain tu. Biar betul-betul kita solat. Tuan-tuan, kita solat ni berapa lama kita nak solat ni? Sampai kita mati je lah. Lepas kita mati kita tak solat dah. Lepas kita mati kita tak solat dah. Ada cerita daripada Syekh Fahmi Zamzam yang menulis kitab ni, yang menyusun kitab ni. Beliau malam beliau sakit tu, malam beliau pengsan tu, malam tu beliau masih lagi sembahyang berjamaah. Kalau beliau tak mampu solat di musalla ma'had, musalla pondok, beliau akan panggil sembahyang dekat bilik, tapi panggil pelajar sembahyang jemaah dengan beliau sekali. Tu malam tu beliau dalam pukul 11 malam macam tu lah, beliau masuk dalam bilik ayat. Nak masuk bilik ayat tu kan kena pegang, anak murid kena pegang. Nak masuk bilik ayat tu berhenti sat, baca doa nak masuk bilik ayat. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru masuk pula kaki kiri dulu, sunnah Nabi kan, kaki kiri, benda kecil kan. Lepas tu masuk wuduk apa semua, basuh badan apa semua, keluar pula kaki kanan, baca doa dulu. Anak murid cerita, anak-anak beliau cerita. Lepas tu barulah buat kerja apa sikit, lepas tu rehat tu yang tak sedap terus tu sampai meninggal pada 30 Oktober tu. Jadi saya ingat malam tu, sebab saya malam tu saya ada program Maulidur Rasul di kompleks Pas Batu 9 apa di Daya tu kan, tempat pusat anak yatim tu di belakang tu.
Jadi apa, saya tanya, kebetulan anak Syekh mai. Saya panggil dia, anak Syekh yang ni lah, yang isteri pertama. Saya tanya, Abuya bila nak mai dia kan? Dia kata insya-Allah bulan 12. Malam tu yang Abuya pengsan tu malam tu. Pengsan tu Pengsan hari Sabtu meninggal dunia. Pendarahan dalam otak. Tapi dalam keadaan memang seakan-akan beliau dah tahu beliau tu akan wafat, akan meninggal pada waktu tu. Jadi persiapan wuduk apa semua. Jadi macam tu. Tu kita nak macam tu. Jadi kita perbaik semayang dulu. Semayang dulu yang penting. Bukan untuk tuan-tuan saya pun sama lah, kita sama-sama untuk semayang dulu. Sebab apa semayang ni dia panggil dengan tiang agama. Jadi Allah ada malaikat Jibril. Jadi ada suatu hari Nabi panggil Sayyidina Ali duduk di rumah bersama Nabi. Kemudian Nabi kata, malaikat Jibril ni dia berharap menjadi manusia dengan 7 perkara. Yang pertama, sembahyang berjamaah dengan imam. Itu yang pertama. Ini disebut yang pertama, malaikat Jibril berharap jadi manusia sebab yang pertama dia nak sembahyang berjamaah dengan imam. Maksudnya sembahyang berjamaah lah, 5 waktu, solat 5 waktu dengan imam. Maksudnya sembahyang berjamaah. Pada yang lain-lain tu duduk bersama ulama apa semua, yang tu yang lain-lain. Dan saya pernah sebut dah hadis ni, ada dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Baik, nantilah kita Allah kok habis semangat ni. Baik, saya ada kursi kok satu macam ni, tapi jenama lain lah kat rumah saya. Bolehlah buat live sikit, orang tengok tak malu. Ni guna kursi yang sekali duduk tu patah, 2 kursi patah. Saya beli tu, duduk prop patah. Beli hak tu ni boleh gunalah. Baik tuan-tuan, nanti habis kita ni kita baca kitab Wasiyatul Mustafa tu, insya-Allah, kalau diizinkan Allah Subhanahu. Sebab saya kuliah saya insya-Allah 3 kali sebulan. Saya ingat saya tulis semua kuliah saya. Saya tanya haji tadi, sebab tu saya terlambat. Saya pun dah haji tak jawab ni tak jadi kot. Saya pernah dah tuan-tuan, trauma dah saya. Jadual saya PP ada orang macam-macam nak tumbuk AJK tu. Minta maaf pun dah. Minta maaf ni lah. Geram saya. Lepas tu saya jawab, Ustaz, malam ni ada. Dia ingat kita main minyak guna air kosong kot. Lemak banyak. Saya cukup geram. Untung saya bukan jenis Ustaz Hilmi Syafi'i lah. Ustaz Hilmi Syafi'i saya kawan rapat dengan beliau. Kalau orang buat macam tu sekali dia tak birah. Saya masih lagi lembut lah, saya pi juga. Geram saya. Ada orang loh, haji ni jadual saya haji minggu ketiga daripada bulan 2018 sampai sekarang. Hari Sabtu subuh minggu ketiga kuliah tu. Kuliah subuh saya 1 tu lah. Mana boleh buat aku ni? Minta maaf Ustaz. Loh, geram saya tu. Balik ceramah. Ceramah balik politik tu. Memang geram saya tu. Ya Allah tuan-tuan. Jadi saya pun tanya haji dulu, satgi mai ada orang lain marah kat haji pula. Baik, kita tanya siap-siap. Kalau haji tak balas dia memang tak mai. Saya duk ingat malam ni pergi dating dengan isteri. Baru kahwin lagi. Itulah bukan hak lain, tambah hak baru pula. Baik. Insya-Allah tak apa, insya-Allah saya subuh Jumaat minggu pertama dan minggu ketiga. Itu jadi jadual kita 3 kali lah sebulan. Baik. Dan jangan sekali-kali ia memakai kain atau jubah yang labuh. Tuan-tuan tengok yang Jawi tu, ia memakai, bukan memaki lah. Baca Jawi sekali memaki ni. Memakai kain atau jubah yang labuh melebihi buku lalinya, atau dipanggil dengan isbal. Jadi banyak orang yang mempertikaikanlah bab isbal ni. Ada yang kata sampai haram, ada yang kata sembahyang tak sah, macam-macam lah orang. Kita tengok. Kerana yang demikian itu sekurang-kurang hukumnya adalah makruh dan boleh menjadi haram apabila ada niat khuyala.
Khuyala tu apa? Atau membesarkan diri. Khuyala tu rasa sombong. Dia pakai labuh, dia rasa belagak. Ada tu orang macam tu. Kita orang Melayu, setakat lah orang Melayu tak ada lah perangai macam tu. Kita pakai labuh ke apakah, kita rasa biasa saja. Kalau tak ada rasa sombong, dia jadi makruh. Tapi kalau ada rasa sombong, jadi haram. Perempuan dia boleh melebihkan pakaian daripada kaki dia. Apa ni? Hasta. Ni hasta kan? Ni sepanjang ni saja. Tak boleh lebih satu depa. Dia satu depa. Panjang ni saja, lebih daripada kaki. Sebab apa? Kaki perempuan juga dia termasuk aurat. Boleh bagi lebih setakat ni saja, tu perempuan. Jangan lebih dari itu. Ni untuk perempuan. Kita kalau boleh, kalau kita pakai seluar pun, biasanya kita pergi pejabat, seluar kita labuh lah kan. Tutuplah buku lali kita tu, baru nampak rapi. Itu bukan niat sombong, yang tu niat nak rapi, nak bagi cantik. Waktu semayang kita lipat. Waktu semayang kita lipat lah, bagi tinggi sikit waktu semayang. Nah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang orang yang memakai pakaian yang melebihi atau terlabuh ke bawah dari kedua buku lalinya. Maksud tak terima ni pahala dia, Allah tak terima. Sebab tu kita berhati-hati sembahyang bagi atas pada buku lali, kain ataupun seluar. Pakaian kita ni bagi atas pada buku lali untuk lelaki. Lepas ni kita tak mention lelaki, sekali perempuan pun buat gitu pula. Awak sembahyang kat masjid ni pelik, Ustaz Amir Salam dia kata atas buku lali. Nah, habis ajaran. Potong tang tu viral pula kita. Muka saya sebiji. Ni zaman-zaman viral ni payah ni. Sebab tu jangan duk derah sangat sekali orang viral kan, malu dah. Baik. Okey, tuan-tuan. Kita sambung lagi, satu lagi kot. Masuk tu. Masuk dah. Bagi satu lagi. Yang keempat, hendaklah yang menjadi imam itu orang yang terlebih fasih bacaannya dan lebih memahami hukum fiqh dan lebih tua dan lebih wara'nya. Paling fasih bacaan. Fasih bacaan ni hak mana? Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah lain dia tak fasih, yang tu tak ada masalah. Yang paling penting Fatihah bagi fasih. Hak tu hak paling penting, Fatihah. Dan lebih memahami hukum fiqh. Orang paling alim, hak paling alim kampung tu. Sebab apa? Sembahyang ni benda yang penting ni. Dan lebih tua dan lebih wara'nya. Sekali kita pilih imam hak paling tua. Lari lebih. Kita cari imam hak tua, kita tolak ada imam. Sekali lari, saya cakap macam tu, pakat duduk lawan tengok. Sudah. Saya baru tak masuk umur 40 lagi. Muda lagi ji. Kita bagi orang yang atas umur 60. Kita cari. Lari habis. Ustaz tu mai aku keluar awal. Baik. Ni paling fasih bacaan, paling faham hukum hakam, paling tua, paling wara'. Seumpama di kampung tu ada dua orang fasih bacaan, dua-dua alim, dua-dua mengaji pondok, sama umur, sama-sama wara'. Macam mana? Nak pilih macam mana? Dah lah sama umur tu, maksudnya macam mana? Sama umur kita tengok lah, kebetulan tarikh lahir sama. Seumpama lah, ni seumpamanya tarikh lahir sama. Saya tambahkan satu lagi. Yang ni saya tambah lah. Tengok yang isteri paling banyak siapa? Tu. Tu saya tambah lah. Sama isteri. Tu tak tahu macam mana. Gila-gila lah. Ya hari ni bagi dia, esok bagi ni, malam macam tu lah. Macam tu lah. Baik. Yang kelima, bahawa hendaklah tak habis gini.
Dan makruh jadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam itu, atau terlebih makmum itu bacaannya daripada imam itu, melainkan jika orang yang lebih itu enggan ia jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Makruh hukum dia kalau makmum ni lebih alim, lebih fasih, lebih tua dan lebih warak daripada jadi imam ni. Makruh, bukan haram, makruh sahaja. Jadi kadang-kadang ada juga masjid hak tak mau lepas untuk imam, dia nak jadi imam sampai tua. Tak apalah kalau dia rajin, ni rukuk pun sampai 5 minit nak bangun tu, antara i'tidal dengan sujud tu lama. Bagilah dekat orang lain cari. Kalau tak ada tak apalah dia. Tapi jangan ni lah. Kadang-kadang kalau di belah KL pakat berebut jadi imam sebab elon besar, dapat rumah, kereta pun depa bayar. Oh, hak ni syok Kedah ikhlas. Kedah ni, tengok imam-imam Kedah ni semua ikhlas. Pahala besar tu. Ya, insya-Allah pahala besar. Jadi kecuali hukum makruh ni hilang kecuali kalau orang tadi tu dia suruh. Tak apalah, tolong jadi imam. Hilang makruh dia. Tak ada masalah. Boleh. Jadi kita jangan fokus pada hukum ni sangat. Fokus pada hukum ni, lupa hak lain. Berebut nak jadi imam. Setakat lah insya-Allah tak ada lah hak berebut jadi imam tu. Lawan tolak ada. Tolak sila. Ada sila. Itu ada. Nak berebut tak ada. Baik, yang kelima, bahawa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Jadi imam ni orang yang disukai. Kalau tak disukai nanti kita akan cari salah dia. Jadi imam pun lagu tu tu. Sebab apa? Orang Nabi SAW yang paling sempurna, tak pernah buat salah, tak pernah buat silap pun ada orang benci Nabi? Ada. Tak pernah buat salah, tak pernah buat silap, ada orang benci Nabi? Ada. Tambah lagi kita banyak salah, banyak silap, confirm ada orang benci. Tapi kita tengok penjelasannya. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu adalah perkataan orang yang banyak pada menyukainya jadi imam itu. Jadi contoh, dia ni imam, ada hak suka, ada hak tak suka. Tengok hak mana paling banyak. Tengok hak suka banyak lagi, jadilah dia imam. Dia jadi imam. Ada lagi, dan jika ada yang suka itu sedikit tetapi orang yang soleh-soleh dan orang yang beragama, maka iaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Hak suka sikit, hak tak suka ramai. Tapi hak suka ni tok-tok guru, ustaz-ustaz, ketua kampung, semua suka dia kalau dia jadi imam. Yang diikut adalah orang yang suka-suka ni. Sebab apa? Semua soleh-soleh. Orang yang soleh ni dia tahu mana yang mana yang jadi imam yang baik. Syekh Fahmi Zamzam, beliau kalau dulu waktu beliau sihat, beliau yang jadi imam untuk solat subuh di Mahat Derang. Waktu dulu naik kereta Volkswagen kepala bulat, kereta kura lah orang panggil. Kereta kura tu color kuning. Saya ingat lagi color kuning. Naik kereta tu lah, parking dekat depan masjid, dekat pokok bunga tu. Beliau akan jadi imam sembahyang subuh. Kemudian beliau kena stroke 2 kali. Beliau sempat kena stroke 2 kali sebelum beliau wafat tu. Jadi lepas kena stroke tu, beliau bacaan lidah agak keras kan. Nak bercakap tu, ni pun tak berapa ni lah. Beliau suruh orang jadi imam. Kalau salah beliau tegur. Jadi kata beliau, saya ni boleh tegur orang, tapi kalau saya nak jadi imam tak boleh dah sebab pernah stroke. Itu yang kali ketiga itulah yang beliau wafat tu. Pendarahan dalam otak tu stroke lah. Waktu di Derang sihat elok, baca burdah setiap malam Sabtu sampai nak dekat bulan puasa. Baca burdah. Itu beliau antara orang yang mencintai burdah. Jadi kalau beliau bahas, syok kalau beliau bahas pasal kitab-kitab beliau ni kitab beliau susun ni, kalau beliau yang hurai lagi sedap lah sebab beliau yang susun, beliau lagi faham daripada saya. Kalau kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Rasulullah yang beliau susun, beliau hurai lebih
dalam daripada saya hurai. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ni ini kita dapat 3 adab pada 3 adab apa? 4 adab pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Jumaat minggu yang pertama subuh insya-Allah. Baik, kita tangguh dulu. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk kita. Semoga Allah berikan kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, dan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi. Bisirril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس ورجوانا. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس ورجوانا. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس ورجوانا. اللهم احفنا سنن سيد المرسلين واقم بنا اتباع نبيك الامين واعطنا الشفاعه العظمى من نبيك الامين وادخلنا الجنه مع نبيك الكريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.